Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, banyak kita syukur Allah Taala yang kita boleh berhimpun 2 minggu sekali, lepas tu untuk mari fikir kecek hak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kecek sampai bila? Kecek sampai mati. Kecek agama ni ia tak habis. Ayat Quran dalam Quran sebuah ni 1000 ayat lebih. Kalau kecek seayat tu 1000 hari lebih. Mana tu agama ni tak habis. Lebih-lebih lagi nak kecek hak akhirat tu sangat susah. Nawi kita nampak akhirat tu payah. Atau nawi kita kasih pada Allah tu payah juga. Sebabnya tarik ke dunia tu hari-hari tu 24 jam duk tarik kita semua. Tak suri kita nampak akhirat. Atau syaitan tu duk sekat semua. Kalau kita tak buat muzakarah, tak mari fikir, jauhlah kita dengan agama Allah Ta'ala. Sebenarnya syirik kita ni kena mak mai pada Allah Ta'ala. Diri kita semua ni panggil hamba. Nah, kita ada ayat kali tu hamba ni semua ni kena mak mai. Kita kerja nyok mana sekali pun kena mak pada Allah. Kerja bos apa zakat kena keluar. Itu dipanggil hamba tu. Nampak tak? Berita kerja sampai masa semaya, kita kena pergi semaya. Lepas tu jadi hamba. Sebab tu dalam dunia ni ya ada ujian, ada orang miskin, ada orang kaya. Orang miskin diuji untuk orang kaya. Orang kafir diuji untuk orang muslim. Orang kafir Allah Taala buat apa orang kafir? Dia nak uji orang ada kalimah la ilaha illallah. Allah kuasa nak bagi setir dunia ni jadi orang Islam. Allah kuasa nak bagi dunia, setir dunia ni jadi hamba-Nya kaya semua. Boleh ada duit 1000 juta belaka. Allah kuasa, tapi Allah buat apa maskan? Buat untuk nak uji tu. Lepas tu begitu juga orang alim diuji dengan orang jahil. Orang hak tak tahu tu. Apa saya reti seayat. Uji kena royak seayat. Pasal ni saya baca 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ni Imam Syafi'i kata siapa dia faham dia. Surah Asri ni, dia dalam Quran sebuah ni ada 114 surah. Siapa dia faham surah ni, Imam Syafi'i kata cukup dah dia. Nak amal dunia, nak pergi akhirat tu cukup. Nak kemajuan diri sendiri pun cukup. Itu faham Imam Syafi'i ya ulama. Kita tak siapa tarik Imam Syafi'i, tapi Nabi faham kata kenapa Allah Taala sumpah demi masa kau sabar dua wela. Masa ni bila Allah Taala ada royak. Masa waktu dunia mula bila pun Allah Taala ada royak. Tapi masa ni masa dunia ni, masa kita duduk atas dunia ni, bukan masa akhirat. Masa ni semua ni gata dengan masa. Sehari semalam 24 jam atau malam ataupun cerah. Dua tu ya. Lepas tu semua tu ada masa, ada camkat. Dunia ni pun camkat. Wilayah tu ayuk kong dunia ni hidup musim-musim buat satu masa Allah Taala tu habis umur ya. Lepas tu begitu umur kita ni masa juga. Buat kata siapa masa, siapa sakat dia umur ni sekat umur 25 dia ni. Hak ni pandai pula. Dah hundur tak boleh dah, nak pergi depan lah. Cop situ dah. Tu masa. Habis lagi masa ni Allah Taala royak atas semua manusia yang duduk dalam muka bumi ni duk boleh rugi. Supaya kita long tunda, Tuhan royak ni gambar dah. Guna masa, guna umur, guna waktu, duk boleh kerugi ya, long tun. Lepas tu rugi, katun. Long tun, lepas tu katun, hai tun. Lepas tu pergi long tun tak kena, rugi. Long tun 1,000, lepas tu kau turun 90, 80. Lama-lama rugi, jai. Dah, begitu juga dalam hidup kita, kalau long tun tak kena yang Allah Taala beri masa kita, sehari-hari dia buat apa? Sehari-hari tu duk buat masa untuk siapa? Hari ni semaya ke tak? Hari ni baca Quran boleh macam mana? Hari ni berzikir ke tak? Hari ni sedekah ke tak? Hari ni duk fikir hak agama ke tak? Tu masa tu. Kalau kita tahu apa untuk Allah Taala, rugi.
innal insana fi khusr illa allazina amanu malaika kita ada email. Ini ayat tu ความลับสุดยอดเพราะ manusia mereka tak tahu. Walaupun dia buat kebaikan banyak mana, kita misal kita nampak tak wek agama asing, dia buat baik banyak. Dia taat dua ibu bapa dia, dia sedekah, dia kerak, dia witunkan siksa pada budak-budak ngaji. Kadang-kala dia buat masjid kita atik wek agama asing tapi dia tak ada email. Dia long tun patu, dia tak ada email rugi. Walau kebaikan kita banyak mana tapi kita memang iman. Allah mai rucap ความดี นั้น Ada seorang yang tanya saya, แม่ชีบังถามหน่อยว่าดิฉันนี่ทำดีต่อพ่อแม่ไม่เคยผิดประเวณีและไม่เคยดื่มเหล้าแล้วก็ทำดีกับเด็กกำพร้าให้ทุนการศึกษา satu bukit di เชียงรายความดีเหล่านี้ดิฉันไม่สามารถจะเข้าสวรรค์นะครับ nak jawab kata-kata kita. Dia buat baik ni, buat baik dua ibu bapa dia, buat baik pada anak yatim. Kadang-kadang dia witunkan siksa dalam kampung tu tupai dia belaka dia kata. Pasal tak minum dia tak sawak gapo dia tahu tino beci. Pasal dia radak beci. ความดีมากมายความดีเหล่านี้ไม่สามารถจะเข้าสวรรค์นะครับหรือคะนี่tanya saya dah ajak dia masuk syurga tapi คำถามนั้นเยอะแทงหัวใจ Ya Allah, aku nak jawab agama mana ya Allah supaya nak jaga hati dia. Lalu tu saya ingat surah ni wal asri. คุณแม่ครับคุณแม่ตั้งใจฟังให้ดีนะคุณแม่ทำดีแล้วคุณแม่ทำดีเพื่อใครผมนี่มีพระเจ้าอัลลอฮ์แล้วถ้าผมทำดีโดยไม่บริสุทธิ์ใจ tak ada ikhlas lah sedekah kat orang pakai miskin buat masjid tapi ไม่บริสุทธิ์ใจมีริยะมีภาคีชิริกdengan manusia syirikกับmakhluk คือทำแล้วจะให้มนุษย์เห็นทำแล้วไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เวลาผมไปหาอัลลอฮ์ผมเอาความดีนี้จะนำเสนอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับเพราะเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อมนุษย์เห็นผมอยากจะถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำดีคุณแม่รู้จักพระองค์ไหมผู้สร้างฟ้าแล้วก็สร้างแผ่นดินปัตุนี่คือความลับผมจะบอกว่าถ้าไม่มีกุญแจสวรรค์กุญแจสวรรค์คืออีมานคือความศรัทธามนุษย์ไม่เคยรู้ความลับเหล่านี้วันนี้ผมจะมอบกุญแจสวรรค์ให้คุณแม่เพื่อความดีเหล่านั้นอัลลอฮ์จะมองเห็นแล้วก็เป็นพลบุญจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์และกุญแจนั้นคืออะไรก็คือกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ยะติมุอิสลาม Pasti tanya saya tu, kan kelubung lagu mana? Kan kelubung tak apa, tak bakar lagi tak apa, semaya dak lagi tak apa. Hanya mu tinggal semua segala hak muduk sembah tu, mu sembah Allah. Muduk minta segala, muduk minta pada lain pada Allah. Baik pada waktu ni meminta pada Allah. Lepas tu semaya muka belajar. Syarat masuk Islam hak tu mula-mula. Syarat masuk Islam tu mula-mula, dia orang panggil mu'allaf, Allah tak marah. Supaya kita tak dalam keadaan tak mukallaf lagi kan. Budak-budak dia buat salah gapo tu ni kadang-kadang ketek duit emas tu hai tak ambil kira. Begitu juga orang mu'allaf yang miru lain-lain. Tapi hai ruah Allah คือผู้สร้าง dia. Allah องค์เดียว cukup. Ya pun mengucap 25 syahadah lepas tu wikat dia kata ngaji turun di bawah ni ada sun kita duk ngajar orang agama asing gini-gini. Ya terima kasih kita. Tu no ayat atas ni คือความลับ kalau siapa dia tak jaga email ni kena jaga. Kita boleh email dah, kena jaga, kena jiru. Sebab hang kayu tu, kena jiru, kena belah, buah baju. Begitu juga email untuk diri kita. Kapan ada, Nabi kata lep pagi, beri-email lep petai kupur pun ada kita. Lagi kan datang lep pagi, beri-email sedar, semaya, molek, apa. Boleh petai tu, mahari orang senda, gapa had dunia sikit. Apa senampak ni, kupur dah ada. Kupur nimak pun ada dah. Kupur tauhid pun ada. Itu kena jaga email kita, kena jiru supaya kayu tu lah. Kena berbaju dia. Apa berbaju email? Ngaji Quran, ngaji masuk halaqah baik ni. Mau dengar nasihat. Siapa pergi semaya, kena pergi semaya. Itu jaga email. Kalau kita tak boleh jaga situ, email kita turun. Lama-lama selimut oleh dunia, selimut oleh dosa. Kita tak nampak akhirat.
Ya akhirat ni dia nampak dengan email. Kalau siapa tak ada email langsung, tak nampak akhirat. Orang kafir tak nampak. Royaknya mana tak nampak. Royaknya mana tak nampak. Kemarin dulu. Ada seorang tak payah tanya. Akhirat baik mana. Ya, saya temu tengok langit. Duชั้นฟ้าเลยเพราะอัลลอฮ์บอกว่าให้ดูชั้นฟ้าแล้วก็ดูความยิ่งใหญ่ของพระองค์สร้างชั้นฟ้ายังไงกว้างไม่มีเสาค้ำอยู่ยังไงแล้วสิ่งที่คุณมองไม่เห็นมันต้องยิ่งใหญ่กว่านั้นmu tengok Allah masing-masing. Jadi hari tu sampai hari ni dia masih wakpuh kena ada umbak. Kalau tak ada masing tak ada umbak hari ni Allah tu busuk lebih dah. Ni คือไม่ใช่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองอัลลอฮ์สร้างมาเป็นระบบนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์mu tengok bukit waktu tiga pak kali royak Allah Ta'ala royak nak we kita akak email tu satunya tengok langit tu ayat yang kedua tengok laut tiganya kalau tengok binatang tengok utah kalau hak dapat lapan kita ni bukit aku buat bukit mu tengok bukit sebab kalau tak ada bukit dunia ni jalan kocok gugu tayar kereta cuba kita tengok tayar kereta bulat dah tu kalau tak ada timur kita tengok timur ada tayar kereta tu dia panggil tuang dun nak uya semua jalan tak ada buat timur tu baik sikit lah begitu juga bukit ni bukit yang Allah Ta'ala buat ni paku supaya nak tuang dun ni nak ya tahu ความยิ่งใหญ่ของ Allah Ta'ala ni dia jalan derah ni dunia ni beribu kilometerชั่วโมง ni jalan ni tapi je sedap duk kita duk musim ke mana tak berasa supaya kapal tu baik tu naik kapal tu baik besar derah ke yogi 7 jam yogi Mekah berapa ribu kilo 7 jam tapi tak berasa kita dia besar doa hening pada dunia ni besar patu kuat lebih ada kapal tu baik dia berjalan tapi kerana ada bukit tu jadi tak jadi gogak. Itu nak ayat atau email. Pak email tak cukup kena amal email tu buah je. Buah je tu baik amal nak cek atau email ada tengok di buah amal tu. Kalau amal dia kuat sedang wa khang nayo. Nan. Pagayu ถ้า yo สมบูรณ์ออกผลออกดอก penuh panyo tu baik buah pang plan kau hijau kau tak sedang wa benar bawah tu waktu bawah tu kita tak tengok baju tu sedangว่ามันดีมาก begitu juga di hati kita penuh dengan email dia tu baik buah amal kau banyak kau email banyak kau banyak amal kau email banyak kau rapat dengan Allah tu sang iman ให้เยอะๆแล้วมันจะมีพลัง ber-email ada banyak dia kaya itu dia nak duduk tak boleh dia tu baik amal tu baik amal wa amilus solihat amal ni bukan semaya perkara amal ni wei siapa berjalan pun amal dah napa air tak pergi duk terkat di lubang mana gapo tu siapa tu air bercor lalu pun dah itu amal dah amal baik itu dia panggil amal solihat bahawa kita boleh amal boleh gapo wa tawasau bil haq kena dakwah adik-beradik saing kita hak napa duk jauh dengan agama heret masuk halaqah pakai orang sud ya hak amal iaitu dakwah sud ya amal itu dakwah bahawa kita boleh email boleh amal tak boleh pakai seorang kena ayat kat saing. Lepas tu hak sutanya watawasau bisabri kena sabar. Sabar ni sujud. Meliputi segala amalan. Kalau tak ada sabar tak berjaya. Kalau gada-gada tak berjaya. Hajat saing tak mari kali ni. Tak sekira. Hajaknya kali dah. Kena pergi pula. Nabi banyak kali dia ulagi begitu ya kena sabar. Dan sabar ni 2-3 sabar. Satunya sabar kita nak buat ibadat dengan taat Allah Ta'ala. Sabar juga. Kalau tak ada sabar, tak terbaik amalan juga. Piebel subuh juga mengatuk sejuk ni waktu ni juga sejuk. Selimut dengar ada suara beh tapi tak lagi sebab sifat sabar kita tak ada. Kena sabar lawan. Mujahadah lawan sabar. Boleh wawargi. Lepas tu sabar selaginya, sabar tawak benda haram. Yo telio benda haram ni, yo setan mari 6 sendu sedap nampak. Guh jagi kali sekali. Sabar tak pergi. Tak apa. Kademo habis benda. Dia telio dah benda hari ni dia benda telio. Benda tak sedap kali tapi syaitan buat bagi kita perasaan sedap. Korin hok duk dengan kita ni dia tahu sedap muat manusia. Kena tapi kena sabar itu kena sabar. Sabar yang akhirnya sabar musibah bila ada Allah Taala uji tu kena sabar
kena doa dengan Allah Taala. Ya adalah ujian dalam hidup kita ni, ada ujian. Kalau iman kuat ada ujian dah, insya-Allah Taala. Ni dengan cara pandai-pandai, maka tak lewat masa saya nak jemput pula Ustaz Ahmad supaya sikit kepada pak kita, insya-Allah Taala. Persilakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Walau bagaimanapun hujan dah sejuk, letih nak, kadang-kadang ada sibuk, dan kita juga boleh mari dalam majlis barakah ni. Mudah-mudahan dengan kita ada majlis sebegini rupa ni, dan kita boleh fikrah, boleh fikir yang baik-baik. Kena maklumlah, seharian kita ni dah jauh daripada pagi tadi sampai tengah hari sampai malam ni memanglah nak lari daripada kesalahan dan kesilapan tu, yang nak lari tak ada, ya ada. Dan tak ada kena kira siapa lah. Dan saya khususnya dan juga fok-fok pemuda kita ni pun memanglah ada. Lalu tu kita banyakkanlah munasabah kita, orang panggil hujan-hujan ni, kita saja duduk saja naik motor misalnya katanya, ataupun jalan kaki kan, dan kita penuh dengan benda yang ingin iaitu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya benda ni adalah satu benda yang kita nampak tu, orang panggil tak ada faedah mana. Sebenarnya banyak faedah situ tu. Dengan kita cuci hati kita ni dengan banyakkan istighfar ni, bukan sekadar kata hapus dosa saja dak. Urusan harian kita pun alhamdulillah mudah. Dia tu hewi mudah ni masya-Allah, mudah sungguh-sungguh. Buatlah apa-apa pun mudah. Cara mikir kita pun mudah tubik. Cara buat kerja kita pun mudah nampak. Buat urusan apa-apa pun mudah luluh, mudah lepas. Lepas tu orang panggil salah satu daripada kelebihan istighfar juga, jenis biasa katanya benda-benda yang orang panggil sakit kita, susah kita pun insya-Allah Tuhan beri lancar dengan baik. Kadang-kadang kita sakit ni bukan Tuhan nak marah kita dak. Ya masalah sakit, masalah tak sihat, masalah apa tu, ulama katanya nak menghapuskan apa ada dosa-dosa dalam tubuh badan kita. Habis tu nak kata benda pasal ni dengan kita banyak kat istighfar ni, habis tu ulama dulu 1000 sehari, boleh sungguh 1000. Boleh 1000. Sebab apa? Sebab dalam masa kita naik motor tu kan, astagfirullah, tak nak duduk bilik. Dan dia mau nak bilik tak ada masalah lah. Tapi nak kata tak bilik pun tak apa, rokit hati je bilik dah. Nak bilik tak ada apa, nak buat sebah ke lagu mana tu tak ada apa. Cuma kena ingatlah, kalau nak buat sebah takut-takut jadi lah ni buat sebah dah weh. Ya pelik kau tu. Tapi nak buat ikut demo nak kata ikut demo, kita nak buat ngatai. Tu tapi nak katanya kalau boleh jaga situ. Tapi Islam ni masalah kita perbuat apa-apa tu, ya ada orang tahan siap dah. Cuma betulah sini saya nak uji satu hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan hak sekat hadis ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakul khairan au liyusmut. Hadis ni biasanya tadika pun duk ngaji dah, cuba sebagai peringatan bahawasanya siapa-siapa beriman kepada Allah, dan kita ni lah, kita ni beriman belaka kepada Allah ni, percaya kepada Allah, kata Allah satu dan tidak dua, Allah suruh kita buat ibadat, Allah larang buat jahat. Tu kita tahu belaka tu benda tu. Ini sebagai peringatan lah. Dan juga kita ni orang beriman yang percaya kata hari akhirat. Jadi hari akhirat ni tu heroyak boleh-boleh dah. Kita orang Islam lagu-lagu mana kena tepuh hari akhirat. Orang Syiah dak. Kalau saya ingat kisah dulu kau duk ngaji pohok dulu, besok balah dengan kru. Kru kata kano, laut awasan dunia tu tak hancur. Dunia tak ada akal kemak. Kita duk biasa dengan guru tadika ya tak nak kemak, balah dengan kru jai. Nama kru Utai. Ingat apa kelaning? Balah ngaya kru hari akhirat ada, hari dunia nak cuma mana mu pandai-pandai kru ya tersesialah. Kita pun ada yang malu, tapi mari belakang-belakang ni pun fok buza dia pun percaya juga kata dunia ni akan hancur, dan percaya juga hari akhirat tu ya ada. Tapi kerau-kerau bahau dia gitu ya. Ya orang panggil agama ni hak sungguhnya agama Tuhan ni ada berapa? 3 ya.
Dah Yahudi, Nasrani, Islam. Dah. Jadi lain pada tu ia bukan agama Allah tu, agama manusia. Termasuk Buddha tak ni. Agama manusia lagu mana? Agama hak ia buat sendiri. Ia nak kata putih jadi putih, ia nak kata hitam jadi hitam. Dah. Tok Cha tak boleh bini. Ni kita alhamdulillah dah ni. Dah kita orang Islam ni walaupun jadi imam jadi bapa boleh bini. Dah boleh bini. Tapi kalau jadi Tok Cha kau tak kena bini sungguh. Tapi punya khabar kata Tok Cha pun tak puas hati juga. Dia tak puas hati kok mana dia orang boleh bini dia tak boleh bini. Dia dah faham apa dia nak buat lagu mana Tok Cha boleh bini. Akhir lo mati Tok Cha dunia tak boleh juga bini. Dah mu nak bini pandai-pandai. Ya buat kotu. Ini nak ayat katanya agama buat diri. Islam lagu tu lah. Dah. Ini nak ayat katanya siapa-siapa beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, dah maka hendaklah mu kata falyakul khairan. Hendaklah kita tu nak kecek gapo-gapo, kecek hak molek. Ni orang panggil kita main nak kecek hak molek dah ni. Dah benda hak molek. Bukan nanti dalam majlis ni, lai bola, lepas ada bola, boleh kita kecek kebaikan. Dah pelana nak kecek kebaikan. Arti katanya kalulah didapati dalam lagu kita jenis kecek biasa yang tak ada molek. Kita duduk dialah auliasmu. Dah makna tu kalau benda-benda tu nak tubik mai kata tak molek kita cuma bisik. Ya ada kita ke gugu kita kadang-kadang galik kotu demo tu gini kita bisik tepuk lutut je. Nak tak pakai ke, nak pakai ke tu. Itu pakai kat dia. Hak tu lebih molek. Nak ayat katanya kalau kita duduk setara tu, kita ni orang beriman dengan Allah beriman akhirat dah. Dah. Habis tu menggalakkan kepada kita fok-fok muda ni memanglah dah wasa orang muda ni wasa dia panahlah, baikailah. Memang itu fitrah manusia. Dah. Lalu tu di sini saya nak ingatkannya kalau dah didapati kita nak kecek gapo-gapo tu kita carilah kecek hak molek-molek sebab kita kena ingat apa yang kita kecek tu hak molek ada orang tanda lebih-lebih lagi hak tak molek tu dia tanda juga tanda tak molek dia tanda tak molek kau balas saya tak molek lah dia tanda molek tak apa dia balas saya molek semata dah lepas tu biasanya kalau kita kecek hak tak molek ni dia nak kelik mai kita you nak klik mai kita. Ada pun hak molek pun you klik molek jugalah. Kita hak tu tak ada masalah. Hak tak molek no. You akan klik kita. Dah gu kita tak ada buat gapo ni kita dah kata misalnya kata gini gitu gini gini. Kek macam dia tu. Jadi kita katanya ada benar tu gu kita tak ada buat gapo tak ada kata apa kali. Habis tu nak kata kalau mari benda-benda biasa hak tak molek tu baik kita dia. Dia ni boleh halau. Hak kecek tak molek, kecek molek tu cakap boleh follow. Duk dia tak kecek benda tak molek, benda jahat boleh follow juga. Ni Islam je luas. Dah, oleh itu di sini dah saya ingat tesa laginya mengikut hadis Nabi hak pendek sekali. Dan Nabi pesan kepada kita la taghdab, la taghdab, la taghdab. Gapo la taghdab? Jangan kamu ada perasaan marah. Jangan marah, jangan marah. Arti katanya hadis panjang sikit. Tapi nak ayat katanya benda pasal marah ni tak ada kena kira siapa. Saya pun ada marah. Dah. Nabi kita pun ada marah. Dah kita orang muda-muda ni lebih-lebih lagi lah marah, mudah, mekai mudah, murih. Tak leh orang jijak keting. Dia tak khabar. Tak khabar ke mana? Kalau orang jijak keting dia orang paling kacang-kacang murih. Tapi kalau dia jijak keting orang tak nak murih. Tu nak ayat kata cara kira mudah-mudah. Dah. Kalau lah orang menjijak keting kita sikit sebanyak tu, maaf lah Dan sebab apa? Sebab kita besok jejak keting demo. Mudah-mudah. Habis itulah yang mari sekaligus. Yang mari tu bukan kita dah tu sebenarnya tu. Kita fitrah ni dia tak murih sebenarnya. Dan tu hewak tamacak kita ni dia bukan murih biasa tu, tapi bisik ke setan tu mai murih, tai tibuk-tibuk. Kalau goda tibuk tu jadi hijau selalulah. Setan je kena satu. Dah, habis tu Nabi sampai 3 kali, bukan sekali dak. Kalau jangan marah. Kali tu jadi tak kasar. Orang panggil benda biasa. Tapi apabila jangan marah, arti kata kena beringat benarlah. Dan so laginya saya nak baca hadis so lagi. Orang panggil satu hadis ni kalau kita apabila kita tak malu. Iza lam tastahi dah faf'al ma syi'ta. Dah, asal hadis lagu itulah. Nak ayat kata hadis ni ingat kepada kita Nabi lah, ingat kepada kita ni hadis ni Nabi lah, kita tahu lah dah tu Nabi ni ingat kita semua. Nak ayat kata kan apabila kita tak malu, buatlah mun buat gapo.
Tengok hadis Nabi mari. Kecek balarah tu. Kalau mu tak malu kau buat nak buat apa-apa. Biasa dengar orang tua kita murid. Mai bisa, mai. You suruh mai bisa. Dak, ya lari situ tu. Naik nak pakai kayu. Tapi kalau itu tak apa nak naik. Naik jatuh sungguh lah. Tu Nabi pun ada juga hadis dia lagu tu. Dah. Kalau mu tak malu buat. Arti kata malu ni penting dalam hidup. Malu ni sangat penting dalam hidup kita. Kita nak buat apa-apa, tak ada kita tak malu kepada orang lain, malu diri sendiri kita. Tak ada malu ke umat kita. Kita nak buat apa-apa kan. Ya memang kita fahamlah sebab wairung ni kita sendiri pun ada benda-benda yang kita buat tak jadi memalukan. Jadi apabila demo tahu kita buat tak molek, malu jadi benda-benda itu tu orang panggil kita slow sikit. Slow mikir mari kata kalau kita buat benda ni kalau orang tahu malu kita mari tu lebih lagi hak orang tu syukurlah, tapi hak Allah masalah hak lebih kita malu ke mana buat jahat, buat tak molek kita buat, makan hak ia buat kita makan, tak malu mudah-mudah kata dengan sendirinya benda-benda lagu tu insya-Allah lah kau sikit kau habis mudah-mudahan kita boleh duduk dalam masyarakat duduk ramai-ramai tak di orang panggil tak di pencetkan daripada masyarakat. Kita boleh duduk ramai-ramai oleh itu banyak ni lah kalau ada salah dan silap jujur akhir maafkan dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itulah Ustaz Ahmad ayat tadi tu akhirnya malu setengah pada email. Pia ada sifat malu, sifat Nabi yang malu sepatutnya orang dia majak kita jalan tengok goye situ Dewi goye tu orang kawan malu. Sebab malu tu boleh cegah benda maksiat. Kita malu kita pergi situ masuk dalam kubur tu nampak demo duk beri pemain benda tak molek tempat orang judi misal tu. Kawan malu kau orang tua, malu kau saing, malu kau manusia. Tak apa juga. Masuk dalam email lah. Kita malu ni sifat email dah kita tu. Orang tu masuk duk malu nak buat benda jahat, orang tu ada email dah. Dan saya nak tingtai satu hadis Nabi. Ada seorang yang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katalah kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, "Hei Rasulullah, berilah wasiat kepada kami ni satu perkara supaya kami tak kena tanya dah orang lain." Tak kena tanya dah orang lain. Mu ayat satu sebuah kata dah. Nengประโยคก็ได้ให้รอซูลุลลอฮ์บอกกล่าวว่าเตือนฉันให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคำกล่าวนี้กับผมไม่ต้องถามคนอื่นแล้ว Nabi ayat tu, you know, beriman kepada Allah. Mengatakanlah saya beriman pada Allah. Kul amantu billah. ฉันศรัทธาต่อ Allah. Pandai Nabi aja. Lepas tu sum mustaqim. Hak tu payah. Sum mustaqim ni istiqamah. Wak saumu.ศรัทธาต่อ Allah. ศรัทธาต่อ Allah ni kata Allah tu duk tengok kita. Kita berimeh dengan Allah ni rasa tu Allah duk kawal kita, duk tengok. Imej ni ya benar tak nampak. Lepas tu rasa tu Allah duk tengok kita. Kecik mana dah kita berimeh dengan Allah dulu kita tak juru. Lepas tu mari berimeh dengan Allah. Hak payahnya istiqamah. Tam talot. Bukannya waktu hari ni nampak gagah semaya. Kau bagi sejak apa? Bodok boleh depan on air. Hak payah sekali. Orang hak peliang tuก็คือ istiqamah. Wak nak buat semua. Ya boleh tinggal dah benda hak ya tak berjuru. Tapi nak istiqamah. We semua kadang-kadang ni boleh กลับไปที่เดิมอีกแล้วไม่มี istiqamah. Kenapa tu? Kita เปลี่ยนวันนี้ Lepas tu pergi siapa ni boleh กลับไปที่เดิมอีกแล้ว tak ada istiqamah. เปลี่ยนทิ้งทุกอย่างแล้ว Lepas tu lama halเวลา lekat dah. Masya Allah, hak ni hak payah. Hak Nabi kata istiqamah. Lepas pada ujian, lepas tu kita boleh ubah diri, minta buat kita pergi satu hadis ni istiqamah. Istiqamah ni wak seumur sampai mati. Wak seumur sampai mati. Lepas tu tinggal seumur sampai mati. Istiqamah. Istiqamah ni payah dah. Ni dia panggil wak sikit, wak seumur. Wak sikit, wak seumur. Rai. Lagu tu lah dia panggil boleh jaga email kita istiqamah tu lah. Maka tak lewat masa kita jemput belang pula kita yang terakhir ni, maka dipersilakan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama kali bilang terima kasih dan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala gerak hati buat kita boleh mari duduk pada satu halaqah. Halaqah ni panggil penuh dengan malaikat-malaikat duduk bersama dengan kita. Tempat yang paling mulia, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada gerak pada Allah Subhanahu wa taala hati buat kita, baik wedding, baik ustaz mak, baik balance sendiri, 2 minggu sekali ni boleh jadi benda ni tu tak boleh jadi. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, benda ni tu boleh ada semua. Walaupun hak dulu tak mari, ada Allah Taala ganti orang lain pula mari untuk bersama-sama dengan kita. Tak lain tak bukan nak cari keredaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila harap for adik yang wacun kita sepahir dan dipanggil satu khamkik, nak pada kemajuan, nak betul diri yang dijuru. Lepas tu nak beki cara hidup betul dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak klik pada Allah Subhanahu wa taala semua, nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada satu ketika Nabi duduk dengan sahabat dia, Nabi duk bilang dia ni masuk syurga semaya, dia ni masuk syurga sedekah. Lapis pintu syurga tu Nabi duk bilang so. Maka dalam celah-celah tu Abu Bakar dia tanya, ya Rasulullah, kalau aku nak masuk semua pintu tu boleh ke tak? Nak ayat kata hemah dia tinggi. Sebab itulah bila panggil fok demo mari masuk halaqah ni, nak panggil nak katun kham rusuk demo, semangat demo tu winok pada Allah Subhanahu wa taala. Nak klik syariat Allah taala. Kadang-kadang kita ni apabila kita tak ada duduk dalam halaqah Quran, tak kaji Quran, tak bersaing dengan orang ada ilmu, jadi kita tu jadi orang panggil jadi beku. Baik dari segi fikiran beku, cara hidup beku belaka. Lepas tu apabila beku tu, setan tu dia tunggu cong semua untuk nak sek-sek masuk. Apabila dia sek-sek masuk, kita peling. Apabila kita peling, kita jadi jera bagi syaitan. Sebab itulah dalam dunia lain tu suan mak orang jadi jera pada syaitan ni lah. Orang duk peling, duk jadi gelebuk-gelebak dalam sangkung, duk jadi gitu, jadi gini. Sebab apa? Orang panggil syaitan tu upah tekak ya dah. Duk dalam orang panggil cara mikir baik syaitan. Sebab itulah bila duk fikir, bila kata aku dulu ni kena tipu syaitan lama dah. Kalau aku tak ambil waktu dari satu halaqah dengan adik-adik, walaupun adik-adik tak mau mikir ni, bila satu hari yang mikir. Sebab itulah bila duk buat satu kecekam dia, tak lain tak bukan untuk nak ketun perasaan kita. Sebab Abu Bakar saat ni, Abu Bakar tanya, kalau aku nak masuk semua pintu tu boleh tak Rasulullah? Boleh, Rasulullah tak boleh. Sebab apa? Kena tanah hemah yang tinggi. Lalah mana, gelebak-gelebak, setan nak tipu aku setara mana, aku lawan terus dengan dia. Pelakak lah dah, kita pelakak. Pelakak lawan dengan syaitan. Lalah hana syaitan nak tipu aku setara mana, pandai tipu aku, mau tipu. Tapi lalah hana pun aku kena lawan. Kena lawan. Kalau tak lawan syaitan, neraka tempat dia. Wal'ayazubillah. Kita tak ada pihak serebut masuk neraka. Tak ada pihak. Semua nak kepada syurga. Hak duk ngaji semua lah ni dunia, duk kena tipu di dunia baik, duk kena tipu di syaitan baik. Semua tu kena tanya nak pergi kana, nak pergi syurga belaka. Tapi rubet tam yang nak pergi tu baik mana? Hak ni kita tong kit, tapi nak kit mana? Kit baik ke? Sumak pula. Mikir-mikir sumak pula. Lepas mikir-mikir sumak pula. Sebab apa? Sumak tu tak ada benda mai duk katun diri kita. Tak ada benar pelang dalam, tak ada power dalam, tak ada kosong. Kosong mana kosong tu? Kita tak ada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dari segi ibadat baik, di segi cara mikir baik. Semua rubab tu kita tak biasa fikir, kata aku ni baik mana duduk lah ni, baik mana. Lepas tu aku nak pergi suk mana, kalau aku duduk baik ni nak pergi suk mana. Kita mikir, kita kata baik ni tak apa dah, boleh pergi dah. Bukan. Zaid bin Muaz, apabila dia meninggal dunia dalam perang Khandaq, 70,000 malaikat turun bawa mayat dia tu. Nak ayat tu apa rahsia?
Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Muaz. Gapo kerja dia? Pemuda. Umur 30 tahun dia masuk Islam. Umur 30 ni dia mati. Ni tahunnya yang ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa rahsia? Dia boleh sampai malaikat 7,000 malaikat mari bawa jenazah dia, melawat jenazah dia tu. Gapo rahsia dia? 30 bahaya agama. 30 ni mati. Ni tahunnya buat ibadat. Tapi dimulia oleh Allah Ta'ala. Arah Allah Ta'ala tu tergonye apabila Sa'id bin Muaz mati. Tergonye arah. Kita kena tanya hemah, kena tanya semangat kita. Semangat mana? Semangat aku nak kelak pada Allah Ta'ala. Semangat aku nak mengaji agama. Semangat aku nak jadi orang juru. Semangat aku nak baiki sangkong. Khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, orang kerja untuk manusia. Tinggi kerja ni. Bukan mudah-mudah. Kerja untuk sangkum ni tinggi. Hebat kerja untuk sangkum. Mulia dunia dan akhirat mulia. Dengan tenaga kita, dengan umur kita, dengan kekuatan kita tumpah hemut. Wih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita wih pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wih pada kita. Tak ada kena pelik. Allah Ta'ala semua dunia ni. Cahaya bela lah. Cahaya bela. Apabila kita memang sungguh Allah Ta'ala, Ya Allah, aku serah diriku, semua kerja aku pada Allah Ta'ala, pakai mu pipai Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala pipai, semua rubat hidup kita tu, Allah, comel. Rumah tangga kita comel, kerja kita comel, kangan kita comel, didikan anak kita comel. Comel semua. Sebab apa? Kita pun Allah Ta'ala, gantung Allah Ta'ala, gantung tuan dunia. Allah Ta'ala nak tunggu-tunggu kita untuk kita kembali jumpa dengan dia. Hanya mari dunia ni sama tahu ya wedi dok ayat dah. Ustaz mak dok ayat dah. Dok hajar di akhlak we di juru, we di gitu di gini. Tak lain tak bukan semua perkara tu nak kelak jumpa Allah Ta'ala. Nak we ada modal fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu tambah bekalan, kita nak ada bekalan. Kena ada bekalan. Kena ada sebian kita nak jumpa Allah Ta'ala. Gapo sebian kita? Tak ada sebian lagi kita ni, takwa pun tak tahu. Allah tak tahu ke mana lagi kita. Kita dah peling lagi. Sebab Allah Ta'ala dah peling lagi kita. Main cacing. Tak cacing lagi kita. Royak kata Allah Ta'ala buat langit. Tapi duk cacing lagi kita. Rupa kita cara mikir tu tak cacing lagi. Dia ada keliru lagi. Sebab apa? Kita tak ada memang sungguh. Tak ada rak sungguh Allah Ta'ala. Main dia macak cai. Bukan mari dalen dok. Hak kita dah buat halakah ni mari dalen. Nak we serah Allah Ta'ala. Nak we serah sungguh. Aku semaya serah Allah Ta'ala untuk mu. Tak ada nak mengabdikan diri kepada mu. Nak ibadat kepada mu. Aku sebagai hamba Allah Ta'ala. Baik nak buat satu kebaikan pada ibu bapa pun begitu. Kerana mu Allah Ta'ala. Tak ada kerana lain dok Allah Ta'ala. Aku yakin kata Allah Ta'ala nak syurga pada aku pada satu masa. Sebab itulah sahabat Rasulullah dia dompan sungguh. Syirik dia yang pada Allah Ta'ala semua. Yang pada Allah Ta'ala semua. Kita tak nak pergi apa lagi dengan Allah Ta'ala. Hanya nak kau, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Buat Allah Ta'ala ta'wi macam. Tapi dalam semua tu Allah Ta'ala didik kita. Duk cana kita, duk kita tu juru uji dengan susah, uji dengan susah, uji dengan tak ada mopak, uji dengan penyakit. Allah tak ada cana kita. Nak kita tu panggil we cuci sungguh. We kata Allah Ta'ala aku tak lagi sungguh Allah Ta'ala. Tak agak Allah Ta'ala. Tak agak sungguh Allah Ta'ala. We tak agak. We mengaku kata Allah Ta'ala aku tak agak sungguh. Masa kita duk hebat, masa kita duk gagah, kita rasa tak rapat Allah Ta'ala. Payah nak rapat. Tapi apabila kita rapat sungguh ni, kita rapat Allah Ta'ala. Teriak kacak dengan Tuhan ni. Sedap man ni. Nikmat kemanusiaan Islam dengan nikmat iman ni tinggi-tinggi dah. Tinggi-tinggi. Kita nasib baik sungguh kita. Boleh dapat nikmatul iman dan nikmatul Islam. Nasib baik sungguh kita. Tapi kita tak ada cari benda tu. We kemah lagi. Sebab itulah bilang seru pada diri saya, pada diri bilang sendiri, pada adik-adik semua. Marilah kita buat satu fikiran. Kita ni nak kepada Allah Ta'ala sungguh. Nak klik sungguh. Nak klik sungguh Allah Ta'ala. Nak klik tu sungguh. Sebab bukan kata kita nak kacau benda ni, bukan apa-apa, bukan benda mudah-mudah, bukan kata kita nak buat satu kejakan untuk belok, untuk makan ni, bukan. Hanya kita nak main ketun fikiran kita, perasaan kita, we klik syariat Allah Ta'ala. Bila terbaca satu ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim yang kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Dia kata, hendaklah kamu berpegang kejap dengan tali Allah, ialah Quran. Pegang Quran, pegang Quran, baik dari segi baca, baik dari segi faham, baik dari segi apa, pegang Quran sungguh, pegang sungguh. We faham sungguh Quran. We rak sungguh Quran. Quran kalamullah, kata Allah Taala. Hak Allah Taala perakan dah. Nayubah Allah Taala waktu ramai kita dah. Kita tak kena pelai bila kita sayang Quran. Nayubah satu. Sebab itulah syaitan tak usah kita kaji Quran, tak usah kita pandai Quran, tak usah kita faham isi Quran. Wala tafarraqu, janganlah kalau kita berpecah belah. Penyakit pecah belah ni satu panah besar. Pecah belah dia beradik, pecah belah dengan saing, puak tu puak ni, Allah. Ni panggil cut on orang Islam kita, fok jiu dan dikontrol oleh syaitan, guna wica wi pecah. Satu patah tafrik tasid. Apabila boleh pecah ni, kita jaya. Tengok di mana, di negeri mana dunia lah ni sebut kata orang apa pecah, orang Islam. Cina tak pecah, Sikh tak pecah, tapi orang Islam pecah, suka pecah. Mung gitu, mung gini, suka berpuak. Gapo ke boleh? Wala tafarraqu, Allah Ta'ala kata jangan kamu berpecah belah. Wa zukuru ni'matallahi alaikum, hendaklah mu ingat nikmat-nikmat aku pada mu. Nikmat KJDA, nikmat kaya, semua harta bumi dalam dunia duk dalam kuasa orang Islam. Baik benyok, baik biji, baik gapo. Tapi orang Islam balah. Dia suka balah. Suka nak menunjuk aku kuat, aku lebih, aku hebat. Tu perangai orang Islam. Seluruh dunia bukan teman kita. Wapo? Allah Ta'ala nak rakyat dah kita. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Wa zukuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da. Tekahmu nak belah tu dah. A'da nak balah gemari, pecah belah gemari. Apabila aku hatamu Rasulullah, mengayak cara tu jangan berpecah belah, jangan balah. Hendaklah kamu ingat nikmat tu. Royak pada dia Muhammad. Royak ada fak Quraisy pada belang kumul siapa tu dah balah, tikai bayar, balah gitu, bunuh ke mari, bertikai situ, bedai situ. Murah darah fak kita murah. Sebab apa? Sebab pecah belah. Tu Allah Ta'ala royak ke Muhammad, Muhammad meroyak pada fak tu, fak Quraisy tu. Hendaklah kamu ingat nikmatku. Nikmatku ni aku mari nikmat. Rasulullah bagi satu nikmat besar, nikmat Islam. Nikmat Quran. Hak dak balas lah ni tu tak pakai Quran belaka tu. Hak dak pakai nafsu semua. Tak kira puak mana-mana. Dak kaca balas masuk mana, dak comti dia tu, comti dia ni, rabai si dia tu, rabai si dia ni. Dia seorang molek peng-peng medan, manusia tak bisa molek seorang bok. Nabi seorang maksum. Lepas tu pakai ada wicang ke mari, wicang boleh gapo? Allah Ta'ala kata wazkuru ni'matallahi alaikum. Hendaklah kamu ingat nikmat aku atas diri kamu ni. Ingat nikmat Tuhan, nikmat kesihatan, nikmat kehebatan, nikmat kekayaan, nikmat boleh semua nikmat Allah Ta'ala wi belaka. Idh kuntum a'dan, masa dulu hari tu pecah belah, belum dapat Islam pecah belah. Kita panhalan ni bukan kata kita bukan Islam, kita orang Islam dah tapi suka berpecah belah lagi. Hak tu hak kita paling pelik sekali. Kalau masa Quraisy dulu tak ada masuk agama lagi, ya pecah belah boleh. Kita ni orang ada agama dah, orang ada Quran dah, orang semaya bed dah, suka berpecah belah juga, suka berpuak juga. Oh, tak ada arah lah. Di situlah adik-adik semua kita pakat mikir semula. Pakat mikir semula, kita banyak doa dengan Allah Ta'ala. Lepas tu fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah Ta'ala apabila dapat Islam, dapat Quran, dapat hidayah dari Allah Ta'ala taklif hati. We ada satu hati. Ya ada satu berlaku hati. Berasa tak bersatu dah. Kita ni siawela 20 tahun dah balas sama sendiri. Tak ada boleh buat satu kejayaan. Sikit pun ada buat kejayaan. Sebab apa? Sebab kita balas. Sebab kita pecah. Tapi di hari ni Allah Ta'ala taklif hati. Bersatu perasaan nak bersaing. Lepas tu nak bersatu atas satu kebenaran. Nak buat kebajikan. Nak buat keberakan. Tak lain tak bukan. Nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nak ayat kata Quran. Quran ayat bukan belang ayat. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ketika fak muda balah tu seolah-olah kata mu tu duk terbingal nak jatuh neraka dah. Balah ni bukan benda mudah-mudah. Bukan benda halus-halus. Pecah belah ni kita yang rasa tak apa. Kita rasa tak apa apabila kita bagi puak rasa sedap, rasa sakcai, bukan. Kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dah happy nak jatuh neraka dah. Fa anqadhakum minha, Allah Ta'ala tolong buat kita. Tolong dengan Quran, tolong dengan hidayah,
Marilah kita bersatu atas satu kebaikan. Marilah kita campur tangan atas kebaikan. Supaya bela panggil for adik-adik mari pada hari ni. Marilah satu tangan untuk kita nak bela diri kita, nak betul perangai kita, nak betul akhlak kita, nak betul kampung kita. Lepas tu kita nak dakwah orang jadi baik kita. Jadi baik Quran. Baik Allah Ta'ala dah tunggu-tunggu buat kita. Rasulullah dah tunggu di haud. Dah tunggu di haud nak bagi kita minum. Dia boleh minum pada haud tu, la yazmu awal, tak akan dahaga selama-lama daripada masyarakat esok. Marilah kawat adik-adik semua dah. Malam ni sebab kita tunggu adik-adik lama tadi sebab ada hujan. Maka masa pun lewat dah. Belang tu saya kecek banyak. Tapi semua perkataan belang semua saat ni tu, bukan kata belang tu nak comti pia-pia dak. Hanya orang panggil ketun. Pada fak kita semua, marilah kita bersatu. Dah. Apabila kita bersatu, ada satu kekuatan. Kekuatan kita satu dah, lepas tu kekuatan tatanazzulu alaihimul barakatu minas sama. Allah Taala turun berkat daripada langit. Apabila Allah Taala turun berkat dari langit, Allah amai damai. Palah ni amai damai. Apabila kita pakai manhaj Quran, apabila kita bersatu, rahmat itu turun. Apabila rahmat turun, kampung kita dia amai damai. Jadi selamat. Selamat pada semua segala jahatan. Jahatan untuk tak alih dalam kampung kita. Sebab apa? Sebab Allah Taala ya hantar malaikat dia mai kontrol. Ya hantar tentera dia mari cara. Kita tak kena buat gapo lagi. Kita kecil agama ni, yang kita royak agama. Tapi tentera Allah Taala ya hantar mari, dia cara sendiri, Allah Taala cara. Kita tak kena cara apa lagi. Sebab itulah belang seru berdiri belang pada adik-adik semua. Marilah kita klik syariat Allah Taala. Lepas tu kita tinggallah benda tak juruh. Walaupun tak ada tinggal hari ni, tapi we ada perasaan nak tinggal. Lepas tu kita hajak kawan saudara sahai-sahai kita, hobat kita ni, mari ruang kecakam ni dengan ikhlas hati sungguh. Jangan kata mari kerana belau, bukan jangan. Tapi orang tak percaya kata dia mari sebab belau. Dia mari tu untuk nak tukar fikiran. Untuk nak mari cari ilmu. Ustaz Ahmad rela masa bedding kita, masa dia buat ada baca surat, baca Quran, Ustaz Ahmad menego berkelik lagi dah. Tapi dia masa kita. Lepas tu bila harap dah kepada adik-adik semua, kita marilah 2 minggu sekali dah, selama belang kalau Allah Taala taruh umur belang lagi, insya-Allah kita kerja sama insya-Allah atas jalan kebaikan. Janji insya-Allah dah. Insya-Allah. Itulah sahaja pada kali ini. Jika ada tersilap atau tersalah atau tersentuh dengan peribadi siapa-siapa pun, belang harap maaf banyak-banyak. Sebab kadang-kadang kecek dengan arum, kadang-kadang kecek dengan nafsu. Tapi ambil hak molek lah pada diri saya. Apa tak molek itu pada nafsu saya, hak molek pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa ufawwidhu amri Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Itulah daripada belangan ni tu dah. Sebab kuam on air kita tu pecah belah. Kalau kita pecah tu on air, lemah kita. Kalau kita bersatu tu kita ada palang, kita kuat. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata dekat-dekat dah. Satu ketika orang Islam ni kena rum kintuk, makin hidai demo. Kita ni makin hidai ratah di musuh Islam. Kat atas semakin ulai, makin nasi itu ya. Mesti palang. Lalu tu sahabat tanya Rasulullah, Islam tak ada pada ketika tu jadi tak rap, makin hidai demo, ratah demo. Tak. Nabi kata, ya mak. Ramah. Tapi sepebuih di laut, supaya fong nam thìอยู่ในทะเล hanyut. ไม่มีพลัง Allah Ta'ala akan cabut basuh air gerung. Pada ketika tu Tuhan cabut basuh air gerung musuh Islam tu. Dia buat tu biar gerung. Dulu ya gerung masa Nabi gerung. Dengar kata Rasulullah Muhammad Rasulullah tu gerung dah. Dengar suara tu gerung dah. Dengar Khalifah Umar tu gerung dah. Tak ada temu-temu lagi gerung. Tapi di hari ni apabila Allah Ta'ala cabut basuh air gerung pada musuh, kita tak takut kita. Lalu tu Allah Ta'ala akan capak satu penyakit lebih kuat pada COVID lagi, iaitu penyakit wahnu pada orang Islam. Sahabat tanya, apa Rasulullah wahnu? Iaitu cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, kasih dunia, pasti takut mati. Dunia. Apabila orang Islam cinta dunia, penyakit ni orang tak gerung kita ni. Ada cinta penuh dengan dunia, berebut dunia. Bukan tak boleh make dunia kekayaan, perangkat, thumbnail boleh make, tapi jangan boleh hati ya. Kena tak luar. Nabi ada amanat. Ibnu Auf kaya,
Tapi jangan kita nak cinta benda tu. Siapa dia cinta benda tu, mai mi palang, mi amna, tapi cinta pada amna. Kena cinta pada Allah. Itu penyakit yang besar hari ni. Lepas tu takut mati. Dewasa nak dunia banyak, takut saya mati. Sebab takut mati sebab apa? Tak nampak akhirat. Dunia nombor 1, akhirat nombor 2, je takut mati. Je saya barai, dia hipung harta. Ni penyakit ni mai mi palang. Lah ni on air. Dubai ada duit banyak. Tapi mai mi palang. Tak ada dia takut gerung dia. Sebab penyakit ni, penyakit wahanu ni lebih kuat pada penyakit COVID lagi. Nabi ayat satu penyakit masuk oleh diri kita. Lah tu nak buat penyakit ni, kita ada amnak tak apa. Nabi ada amnak. Abdul Rahman, Osman ada amnak, Abu Bakar ada amnak, nak kamera saja Islam tu. Tapi amnak demo ni dia tak gantung dia amnak, dia gantung dengan Allah. Harta banyak. Ibn Auf, Abdul Rahman bin Auf, banyak harta tapi dia tak gantung di harta, dia gantung dengan Allah. Kalau gantung dengan harta, supaya dengan korong. Kalau gantung dengan amnak, supaya dengan Fir'aun. Waktu baik benda tu. Yang ada penyakit wahanu, kalau kita waktu baik tu boleh, mi palang. Kita kecek pun ada palang. Nah, kecek pun kita ni ada palang. Orang nak dengar, orang nak gapo. Begitulah. Makin masa dah. Boleh. Boleh kita ni nak sembahyang isu tadi dah. Maka kata sekali dah. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.